Terima kasih, saya bersetuju. Masalah yang nak kecoh sebelah sana tak mengikut peraturan. Jadi bila dia tak ikut peraturan, bila tindakan diambil kepada mereka, oh dia kata tak adil. Ini yang tak betul. Dan saya nak pergi Jelbu tadi. Jelbu. Boleh speaker? Ya, sila Jelbu. Terima kasih untuk speaker. Terima kasih Tanjung Karang. Saya nak minta penjelasan daripada Tanjung Karang. Ketika pematang pauh berhujah sebentar tadi, ada menyatakan, memberi gambaran seolah-olah mahkamah ini tidak memberi keadilan kepada beliau. Seolah-olah begitu. Jadi saya nak tanya ataupun meminta Tanjung Karang menjelaskan analogi ini, khususnya dalam kes yang ada kaitan dengan pilihan raya kecil Kajang. Yang pertama, pematang pauh tahu dakwaan liwat beliau terhadap Saiful dipindahkan ke Mahkamah Tinggi sejak 3 Februari 2010. Kemudian pendakwa raya membuat rayuan. Keputusan Mahkamah Tinggi itu pada 20 Januari 2012. Jadi seterusnya, pematang pauh sudah maklum bahawa prosiding rayuan akan didengar pada 6 dan 7 Mac 2014. Itu tak masuk dalam teks ucapan itu. Ya. Jadi pematang pauh sudah tahu bahawa kes prosiding rayuan itu akan didengar pada 6 dan 7 Mac 2014. Jadi maknanya kes Kajang cuma timbul hujung Januari ataupun bulan Februari 2014. Jadi ini pilihan siapa? Tarikh pilihan raya kecil ataupun pembubaran ataupun peletakan jawatan di Kajang itu. Dan di dalam kawalan pematang pauh, tetapi kenapa dia pilih tarikh yang berkenaan untuk meminta pengosongan kerusi? Boleh minta Tanjung Karang jelaskan isu ini? Tanjung Karang, kalau boleh repot sekali, saya pun nak cakap. Terima kasih yang di-Pertuan Speaker. Saya nak sentuh sikit tentang apa yang telah disentuh oleh Yang Berhormat Jelebu, yang mana waktu saya berada di Kajang, saya lalu dekat satu sekumpulan manusia yang sedang berkempen agaknya. Saya terdengar bahawa penceramah pada malam itu, dia menyatakan bahawa sistem kehakiman negara kita tidak adil, merujuk kepada kes Ketua Pembangkang, dan ini dilihat sebagai satu perkara yang sangat serius, yang mana diceritakan betapa bobroknya sistem kehakiman negara kita, dan dia menyentuh tentang kenapa secara tergesa-gesa dilakukan kes ini dan dibuat selepas 5:30 petang. Di perbicaraan itu dibuat selepas 5:30 petang. Dan soalan saya nak tanya pada Yang Berhormat Tanjung Karang, adakah ini satu kebiasaan yang mana kes-kes mahkamah mendengar kes selepas jam 5:30 petang? Setahu saya ada kes-kes yang dirujuk ada lebih dah pukul 6, pukul 7 pun ada. Terima kasih. Terima kasih. Inilah hujah dia kempen. Dia nak menipu rakyat, nak menggambarkan seolah-olah mahkamah kita tak adil. Banyak kes sampai pukul 8 malam pun ada hakim membuat keputusan, tapi tak adalah dia heboh di dalam surat khabar. Sebab yang kena tu rakyat marahin, orang biasa. Itu saya kata apa istimewanya Ketua Pembangkang ni yang menimbulkan kegaduhan kita. Pasport pun tidak ditahan, boleh pula lepas sebelum bil dibayar. Kalau ini cara mahkamah ada klik satu presiden, jangan pilih kasih lah. Besok kalau rakyat marahin pun salah, kena ikut juga. Ambil jangan, tak payah gari. Apa kelebihan? Kalau nak kena, kalau lah kata tak puas hati dengan mahkamah ni, kita pun boleh cakap. Tetapi sebab kita ini menghormati kehakiman, proses dia, dan kita ada pula tak puas dengan mahkamah rendah, pergilah kepada mahkamah rayuan. Kalau kata kena suruh siasat hakim, kita pun boleh suruh siasat hakim. Banyak juga yang saya kata kes yang berkaitan lumpas macam tadi, kalau kita suruh siasat, kita boleh siasat juga. Mengapa bila melibatkan Niza dia boleh tolak pada mula, sekarang nak bila melibatkan TV3 pula dia tak mau disqualify diri dia?
Jadi kalau nak dipersoalkan satu persatu, sampai bila pun kita tidak akan mendapat satu keadilan. Sebab keadilan ni, bagi yang kita tengok, kalau dia bercara, dia menang. Dia kata dia adil lah mahkamah. Tapi kalau dia bercara, dia kalah. Lebih-lebih lagi kalau dia tak bersalah, dia kata mahkamah tidak adil. Jadi sebab itu, cara dan tindakan pembangkang cuba menjatuhkan mahkamah sistem kita, kehakiman kita ini mesti kerajaan pandang serius. Ya, Muhammad Kapal bangun. Nanti lo saya belum jawab yang tu. Belum bagi laluan. Telepu saya belum jawab lagi. Ya. Tadi baru cakap yang Majlis Tanah. Yang itu, yang ditanya tadi. Saya pun nak minta menteri jawab lah. Saya pun tak tahu betul tak betul. Yang tadi Ketua Pembangkang kata tarikhnya telah tetap 7 April. Tiba-tiba dibawa ke depan. Saya pun tak tahu betul tak betul. Ini nak kena jelaskan. Sama ada perkara ini betul ataupun tidak. Sebab yang terlibat pada masa itu ialah hakim, patu peguam bela dia dan juga pendakwa raya. Siapa yang memohon kes tersebut. Yang ini nak kena dijelaskan. Kalau tidak, inilah modal mereka. Di mana-mana dia kempen, dia kata mahkamah tetapkan dah April. Tiba-tiba kerana pilihan raya kecil Kajang dipindah lebih awal supaya pemetaan PAU tidak boleh bertanding. Saya tanya menteri, biar menteri jawab sebagai pihak kerajaan. Dia mesti mendapat maklumat yang betul. Dan saya setuju dengan Jelebu. Mereka yang menentukan medan pertempuran di Kajang, kalau tahu kes sudah dekat nak dengar, mengapa suruh adun Kajang letak jawatan lebih awal? Selesaikanlah kes mahkamah dulu. Bila kes mahkamah dah selesai, barulah suruh dun Kajang ni letak jawatan. Kesian, bekas ada ni tak sampai setahun menjadi adun, dia suruh letak jawatan. Ini Ketua Pembangkang kan dia cukup powerful. Dia boleh arah siapa-siapa pun boleh letak jawatan. Itu kuasa dia. Mengapa nak disuruh letak lebih awal? Jadi ini pun keraguan. Kalau kira keraguan ini pun menimbulkan keraguan kepada kami. Apakah kerana perkara ini memang dirancang? Adakah pilihan raya kecil Kajang ini ada kaitan nak jadi menteri besar, ataupun nak dikaitkan dengan kes mahkamah? Ini pun kalau kita dah persoalkan, kita juga boleh persoalkan keraguan ini. Sebab pernah berlaku 2008 kalau saya tak silap, waktu kesnya mula didengar di Mahkamah Tinggi, bekas ketua Wan Al-Zazah dia letak jawatan sebagai ahli parlimen perubatan PAU. Pada masa itu ada kaitan dengan kes di Mahkamah Tinggi. Kali ini bila pergi ke Mahkamah Rayuan, dah Kajang pula menjadi mangsanya. Jadi kita pun menimbulkan keraguan sama ada kes mahkamah ini nak dikaitkan dengan pilihan raya supaya antara bangsa boleh melihat sekiranya dia bertanding kemudian dia dapati bersalah oleh mahkamah, dia akan spin isu ni sampai antara bangsa lihat mahkamah rakyat mendapati dia tak bersalah, menang besar dalam pilihan raya kecil. Mahkamah kerajaan, mahkamah sistem kehakiman kerajaan tidak adil menghukum dia. Mungkin ini juga satu agenda dia. Kita tidak boleh, kita yang boleh tahu ialah Ketua Pembangkang itu sendiri.